أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ya, Allah beritahu pasal apa? Siapa yang dapat nasihat daripada Allah, dia istilah qad ja'atkum ini Ustaz ya. Dia adalah perkataan yang datang, nasihat daripada Allah. Bila datang itu macam tadilah, kalau katakan ada orang tu dia tak terima kan kalau nasihat daripada manusia. Dia, tapi bila seseorang itu dia benarkan nasihat daripada Allah itu masuk dalam diri dia, itu dia bersedia untuk mendapat penawar, bersedia untuk mendapat petunjuk, dia dapat jalan cara nak keluar daripada masalah dan mendapat rahmat daripada Allah SWT. Kadang-kadang ada orang sibuk, ya, dia rasa saya sibuk, saya kena kumpulkan duit, kena kumpulkan itu ini, ya. Tetapi sebenarnya jangan lupa ayat 58 ini, sila kumpulkan Quran. Tak kisah sama ada tuan-tuan mendengar, membaca, tadaburnya, kumpulkan sebanyak mungkin. Pasal Allah yang suruh bergembiralah. Dan kesannya nanti kita akan nampak di akhirat terutamanya, tapi di dunia ni dah dapat Ustaz, ya. Dan itu sebabnya kalau boleh kita ada 604 muka surat dalam My Quran Time ni. Kalau boleh kumpulkan 604 muka surat. Kalau miss tersebut, semak balik. Jangan rasa macam saya dah tertinggal 2-3 muka surat. Tak apalah, tinggal je lah kan. Saya rasa sibuk, nantilah saya tengok balik semula, ada dekat YouTube. Ya, YouTube ke dekat mana ke. Tapi kalau kita tidak kumpulkan, dia milik YouTube je. Dengan doa kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar. Allahu akbar. Mari sama-sama kita saksikan sinopsis bagi halaman ini. Bermula daripada ayat 54 hingga ayat 56, Allah menceritakan tentang betapa benarnya azab yang sebenarnya mahu ditolak oleh orang-orang yang mensyirikkan Allah ataupun yang kufur kepada Allah, dan janji Allah itu benar. Ya, satu adalah azab, satu lagi adalah tentang janji Allah yang kita akan lihat pada ayat 56 nanti. Dan kemudian kita akan melihat kepada maksud dan tujuan Al-Quran Al-Karim diturunkan. Ada 4 fungsi, ada 4 tujuan yang kita akan lihat pada ayat 57, 58 yang penting, dan kemudian kita melihat pada ayat 59 pengingkaran bagi orang musyrik yang telah menghalalkan dan mengharamkan binatang, makanan tanpa asas di dalam panduan wahyu. Diikuti di hujung itu, ilmu Allah meliputi semua urusan hamba-Nya serta semua makhluk, yang akhirnya kita kena kuatkan ketauhidan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bihi وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق
ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب
Sadaqallahul azim. Bawa kepada resolusi kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan. Yang pertama, berkorbanlah di dunia sebelum terlewat di sana. Merujuk kepada ayat 54, kita tidak mahu jadi orang yang nadamah, ya, menyesal. Yang pertama. Yang kedua, raihlah pelajaran, penawar, petunjuk dan rahmat daripada Quran setiap masa, kumpulkan banyak-banyak setiap hari. Dan yang ketiga, buat sesuatu bersungguh-sungguh mengikut ketetapan Allah, kerana ia akan dinilai. Kalau boleh membuat-buat, ya, bila kita buat sesuatu, baca ayat Al-Quran, buat dengan perasaan betul-betul, kerana Allah menyaksikan dan Allah respon kepada amalan kita, bukannya kita sendirian sahaja bersama dengan kebaikan ini. Jom kita berdoa pada Allah, moga Allah izinkan kita menjadi orang yang bersyukur. Allah, la ilaha illallah. Membawa kita kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, mari sama-sama kita saksikan, iaitu perkataan pilihan kita nadima, iaitu maksudnya menyesal 7 kali berulang di dalam Al-Quran. Dan kita lihat tadi pada ayat 54, hakikat tentang orang yang melihat kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman sekarang kita sudah pun melihat azab Allah di dunia ini sedikit, Ustaz, ya. Sedikit Allah beri dengan COVID ini pun kita sudah banyak menyesal kerana kita tidak menjaga SOP. Kesannya negara kita jadi begini, kan. Awal dulu kita okey, tapi kita ni. Tapi tak apalah, kita diberikan fasa kedua ini, kita jadi lebih serius. Tapi jangan sampai kita menyesal di akhirat nanti. Sampai di sana nanti apa, Ustaz? Bukan sekadar nasi jadi bubur, nasi jadi basi. Tidak boleh dipindahkan balik ke atas muka bumi ini. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Itulah kita nak kongsi hari ini, ikhfa hakiki, tapi kita nak fokus kepada contoh-contoh dia dalam halaman yang kita baca hari ini. Itulah halaman yang ke-215 ini. Mari kita saksikan beberapa contoh praktikal ikhfa hakiki dalam halaman 215 ini. Antaranya pada ayat yang ke-54, iaitulah atas sekali, walau anna likulli nafsin zalamat, tanwin baris bawah, tanwin bertemu dengan huruf dha, salah satu huruf ikhfa, kan. Nafsin zalamat. Okey, satu. Kemudian yang kedua pada ayat yang ke-59, kita akan melihat pada anzala ma anzala, nun mati bertemu dengan zai, kan. Nun mati bertemu dengan zai, dengung 2 harakat. Anzala, itu yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga, kita lihat lagi ayat yang ke-59 juga, iaitulah tanwin bertemu dengan fa. Rizqin fa, tanwin bertemu dengan fa. Rizqin faja'altum, 2 harakat juga, dengung kat situ. Kemudian juga ayat 59 lagi, tanwin bertemu dengan qaf selepas dia. Wa halalan qul, wa halalan qul, kat situ, kan. Tanwin bertemu dengan qaf, dengung juga 2 harakat. Kemudian ayat ke seterusnya, contoh seterusnya ayat yang ke-61, nun mati bertemu dengan qaf. Min Qur'anin, min Qur'anin, dengung 2 harakat, nun mati bertemu dengan qaf. Dan contoh yang terakhir juga terletak di ayat yang ke-61 pada kalimah min dhalik, wala asghara min dhalik, iaitulah nun mati bertemu dengan zal, nun mati bertemu dengan zal, min dhalik. Tu dia. Jadi ada 6 contoh yang kita perhatikan dalam ayat ataupun dalam halaman 215 ini. Kalau kita perhatikan ke-6 contoh ini, kalau yang huruf tanwin, kalau huruf yang bertanda tanwin tu, dia akan baris dia tu tak selari, ya. Baris dia tu tak selari. Kalau baris 2 bawah tak selari.
Kalau baris dua atas pun dia tak selari. Oh, tu antara simbol dia ataupun tanda dia ataupun kita kata formula dia antaranya. Kalau dalam nun mati pula, kalau kita perhatikan ke-6 contoh kita baca tadi, semua nun tu, nun mati tu bertemu dengan huruf ikhfa tu, di atas nun tu dia tak ada tanda. Maksudnya titik nun tu ada, tapi tanda sukun tak ada. Kan? Itu antara tanda juga ataupun formula juga. Kadang-kadang kita lupa yang ni dengung ke tak dengung. Tengok atas nun dia, oh atas nun dia tak ada tanda lah. Oh ni dengung. Dengung 2 harakat. Nama belum ingat lagi. Lepas PKP ingat insya-Allah. Nama dia ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa ada 15 insya-Allah. Jadi itulah antara 6 kalimah yang kita kongsikan dalam surah Yunus ini dalam halaman 215 insya-Allah.